Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi Mari Beringat. Pertama sekali jangan lupa untuk kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi peluang pada kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita, maksudnya konsisten kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan setelah masa yang telah ditetapkan olehnya. Insya-Allah, amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya ingin ingatkan bahawasanya tazkirah sesi Mari Beringat yang saya kendalikan ini, yang saya kongsikan adalah berdasarkan daripada kitab Syekh An-Nawawi Al-Bintani yang bertajuk Nasaihul Ibad, yang memberi makna nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan membawa bekalan untuk hari akhirat kelak nanti. Jadi kalau kita perasan ataupun kalau tuan-tuan perempuan ikuti daripada perkongsian saya sebelum ini, semua adalah merupakan nasihat yang Syekh An-Nawawi ini susunkan pada kita semua untuk kita sama-sama bermuhasabah. Terenungkan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan betul-betul dan kita cuba berusaha, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memoga dengan perkara itu Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita dan berkati setiap amal ibadah kita, insya-Allah, amin. Pada sesi yang sebelum ini, ia berkaitan dengan masih lagi dalam tajuk tazkirah ataupun berkaitan dengan nasihat tentang dua perkara. Yang sesi yang lepas saya berkenaan dengan antara modal takwa dan harta dunia. Dan hari ini ia berkaitan dengan seperti mana tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah lihat di dalam poster kita yang telah dituliskan ialah antara syahwat dan kesombongan. Ia merujuk daripada kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahawasanya kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Maksudnya ialah apa? Terjemahannya ialah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap maksiat, setiap kederhakaan yang timbul daripada syahwat ini keinginan seseorang, maka sesungguhnya di sana ada pengharapan untuk mendapatkan pengampunan Allah. Dan setiap maksiat ataupun kederhakaan yang timbul daripada sifat kesombongan, maka sesungguhnya di sana tidak akan mengharapkan untuk mendapatkan pengampunan Allah. Beliau melanjutkan ucapan dia, beliau mengatakan bahawasanya kerana maksiat iblis, kederhakaan iblis laknatullah alaih itu ialah berpunca daripada sifat sombong. Manakala tergelincirnya Nabi Adam AS untuk memakan buah khuldi, maka sesungguhnya dia timbul daripada keinginan baginda Nabi Adam AS. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat apakah makna maksiat itu sendiri, secara ringkasnya, maksiat adalah melakukan sesuatu perkara yang menyalahi aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah, ia sama ada berbentuk perintahnya atau larangannya. Jadi seorang itu melakukan perkara yang menyalahi aturan-aturan Allah. Maka yang mana dengan melakukan demikian,
akan menyebabkan seorang itu melakukan dosa dan menyebabkan hatinya menjadi kotor. Hatinya menjadi kotor, lalu tertutup hatinya daripada menerima cahaya kebenaran. Dan juga kadang-kala malah maksiat itu juga sangat mempengaruhi jiwa seorang itu. Sebab itulah kata-kata Imam Sufyan Tsauri ini, ialah kalau syahwat atau kalau maksiat itu daripada syahwat, keinginan diri, maka ada pengharapan untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Tetapi jika maksiat itu daripada sifat sombong, bangga, sombong, maka dikhawatiri tak akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terus tertutup hatinya seperti mana yang telah dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, syahwat ini adalah keinginan terhadap sesuatu perkara, seperti mana Nabi Adam alaihi salam memakan buah khuldi itu kerana keinginan dirinya untuk merasakan untuk memakan buah tersebut, yang mana apabila beliau makan, beliau terasa sangat bersalah, beliau dikeluarkan daripada syurga, beliau sangat rasa bersalah, lalu beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doanya ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dirakamkan doa ini dalam surah Al-A'raf. Maknanya apa para jemaah sekalian? Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika ya Allah kau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa dan juga taubat Nabi Adam AS. Manakala iblis laknatullah alaih, apabila disebutkan seperti mana kita maklum, dirakamkan dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan iblis laknatullah ini, dia melakukan perkara tersebut dengan sifat sombong. Apabila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dibantah balik, dia menentang balik. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang menegah kamu daripada untuk kamu bersujud ketika aku perintahkan kamu? Apa jawab iblis la'natullah alaih? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku adalah lebih baik daripada dia. Engkau telah jadikan aku daripada api, manakala engkau telah menjadikan dia, itu baginda Nabi Adam AS, daripada tanah. Jadi disebabkan itu, sifat sombong tersebut, terus Allah Subhanahu Wa Taala terus melaknat iblis. Kemudian beliau sombong lagi. Beliau terus bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beliau mengatakan? Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum ala siratakal mustaqim. Kata iblis, kerana engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka, iaitu anak Adam, daripada jalanmu yang lurus. Maksudnya sumpah iblis itu untuk menyesatkan anak-anak Adam, keturunan Nabi Adam, maksudnya manusia lah itu keseluruhnya, daripada jalan yang benar.
Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kisah Nabi Adam dengan kesombongan iblis ni kita biasa dengar. Cuma maka di sini saya nak ringkaskanlah untuk sama-sama kita bermuhasabah. Pertama sekali, tentang apa yang diberitahu oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang perkara maksiat tersebut, saya nak ingin muslimin dan muslimat untuk sama-sama kita bermuhasabah. Iaitu pertama sekali, memang benar kalau kita sebagai manusia ini, kita tidak dapat elakkan daripada melakukan dosa dan kesilapan. Sebagai manusia, pasti ada di sana pujukan ataupun godaan, bisikan, hasutan untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, sama ada besar ataupun kecil. Tetapi kita harus ingat, kita mesti cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita telah terjebak dalam melakukan kesalahan. Ini adalah antara merupakan sifat-sifat orang beriman. Apabila dia tergelincir melakukan kesilapan, dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dalam ayat ini diberitahu bahawasanya antara ciri-ciri orang beriman itu apabila dia telah tergelincir melakukan kesilapan ataupun dosa, bercepat mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita terus menghanyutkan dalam diri kita dalam melakukan dosa. Itu yang pertama, para jemaah. Yang kedua ialah elakkan diri daripada merasa bangga, suka melakukan dosa dan kesilapan. Menunjukkan sedang melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Elakkanlah diri. Kerana apa? Khawatir kita tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan taubat, dan yang mana boleh menjerumuskan kita termasuk dalam meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat-sangat bahaya. Itu yang kedua. Juga termasuk dalam perkara ini, para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, adalah jangan sekali-kali kita membuka dosa-dosa kita yang lama, kemudian berbangga. Itu maksud saya. Allah Subhanahu Wa Taala dah tutupkan dosa kita, tapi kita sendiri yang buka. Itu masalahnya. Nabi SAW ada bersabda dalam sebuah hadis, setiap umat aku itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap umat aku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali mereka yang mujahir daripada perkataan jahar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan mujahir itu? Bukan muhajir, mujahir. Ya Rasulullah, siapakah golongan yang mujahir itu? Nabi SAW bersabda, iaitu golongan yang mana mereka telah melakukan kesilapan pada malam hari, mereka telah melakukan dosa pada malam hari, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah tutup. Tetapi pada pagi hari, dia sendiri, orang itu tersebut membuka aib kepada orang lain, menceritakan apa yang dia telah buat dosa pada malam hari. Jadi inilah antara golongan yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, maaf saya kata, mungkin dulu dalam perkara ini kita tahukan diri kita, ada yang dulu yang tidak menutup aurat dengan sempurna, dan dulu tak ada Facebook, kan? Dulu tak ada Facebook. Dulu tu macam 20 tahun yang lampau, kan? 15 tahun yang lalu mungkin belum ada, mungkin ada apa? Ketika itu Friendster, ingat saya, 15 tahun yang lebih lalu. Maksudnya kurang penggunaan media sosial. Kita pun tak dapat tunjukkan, kan? Jadi sekarang ni dah leluasa, ramai yang pakai menggunakan media sosial. Kita pernah upload gambar-gambar kita yang belum bertaubat. Walaupun takkanlah, tapi
memang menutup aurat yang sempurna itu ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tutup dah. Kita sendiri yang upgrade. Oh, bezanya rambut, bezanya saya dengan dulu. Ataupun dengan kata-kata caption dia, bukti dulu saya punya rambut seperti Tina Turner. Sebagai contohlah, Tina Turner. Maksudnya dia punya rambut gituan. Dulu bukti pernah. Ni bukti rambut saya pernah macam siapa-siapa lah yang artis-artis yang masyhur. Walau Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup kita punya aib dah, kan, kesilapan kita. Nah, kita dah taubat pun. Kita bertaubat, ya Allah aku nak berubah, ya Allah, ya Allah aku nak berubah, ya Allah. Ya Allah terima taubat aku, ya Allah. Ya Allah ampunlah dosa kesilapan aku, ya Allah, aku nak benar-benar bertaubat kepadamu, ya Allah. Dan kita lihat Allah terima taubat kita dah start mengaji, start solat. Tapi perkara yang ini yang kita terlepas pandang dan kita rasakan tak ada apa-apa, masalah kot, share. Walaupun sekecil-kecilnya kesilapan, dosa hendaklah kita elakkan, ataupun pamerkan, ataupun viralkan. Tak viral, kita yang apatnya tularkan ataupun ceritakan. Kesilapan, dosa hendaklah kita tutup. Allah dah tutup, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menutup aib ataupun aib dan dosa kita. Janganlah kita buka dosa tersebut, aib tersebut. Bila aib mestilah satu kesilapan, kan. Kemudian berbangga-bangga, itulah khawatir kerana satu dosa yang kita rasa simple tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, yang menatijahkan kita terdapat kita telah melakukan dosa dan kita tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, pelihara keluarga kita dan umat Islam secara amnya daripada berbangga-bangga dengan melakukan dosa. Waliyahzubillah. Semoga muslimin dan muslimat rahimakumullah, tazkirah ini sebagai peringatan untuk diri saya sendirilah, yang orang yang bercakap. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita untuk beramal, dan semoga kita dapat sampaikan kepada rakan-rakan, saudara-saudara, kenalan-kenalan kita yang lain, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.